Alah semua, boleh dengar suara saya tak? Yang dengar boleh dengar. Okay. Boleh. So before start, saya nak minta kerjasama masing-masing. Boleh tak follow up kawan-kawan ataupun tengok siapa yang tak ada pada malam ni, all peserta P2KS boleh tolong call. Okay? Tolong call sebab kita sekarang baru ada 50 orang. Kita total 80 orang kan, kita tak nak miss sebab sesi malam ni adalah kesinambungan daripada P2KS 4 hari. Ini sebagai pelengkap. So bila dia tak join nanti, ilmu yang kita belajar tu tak habis. Okay, saya bagi masa 5 second. Boleh tengok kawan-kawan siapa yang tak ada, sambil-sambil call ke WhatsApp ke. Okay, mungkin termiss message dekat group. Okay, so before tu nak tanya, macam mana semua dah sampai rumah masing-masing ke? Dah turun ke bumi yang nyata? Dah, Coach Fiza. Alhamdulillah. So cukup rest, semua cukup rest? 3 pagi, 4 pagi ada, kami 5 pagi sampai. Dah cukup rest hari ni? Belum rest lagi. Highest energy tu belum rest lagi? Masya Allah. Okay, ada lagi ramai lagi ni yang tak join sebab untuk yang sesi malam ni juga semua yang join ni akan dapat kod ni akan digunakan untuk next apa-apa training yang Coach Nick buka lah. So bila kita nak register kita perlukan kod ni, jadi sayang lah siapa yang tak join malam ni tak dapat kod, jadi tak ada dah kesinambungan selepas ni. Coach Nick nak bagi plan susulan untuk 90 days. Okay, tak apa, sambil-sambil tu nanti boleh message call kawan masing-masing. So tanpa membuang masa lagi, okay, saya ingin menjemput Coach Nick untuk teruskan special sesi kita, okay, P2KS Day 5. Okay, semua ready untuk sampai pukul 12 ke sampai ke 2 ke malam ni, semua ready kan, kita dah berkampung lama kan, so kita dah sambung malam ni. Okay, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Coach Nick. Nak ada Okay, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So alhamdulillah, okay, syukran. Okay, malam ni kita dapat untuk sesi dengan sudah ada Fatin dah ada, Fatin, Syah, Maksud dah ada, saya nampak. Fatin dah boleh follow up. Fatin, Syah dah, Syah. Okay, 2 orang leader ni penting. So okay, boleh siapa-siapa follow up Syai. Mungkin dia tak tengok WhatsApp ke. Maybe Coach Syai masih driving. They are on the way back from Ipoh to KL. Okay. Try call dia and then dia boleh dengar suara ke, okay kan? Okay, baik. Team Coach, okay. Fatin juga okay, so alhamdulillah, masya-Allah. Okay, you all done. Semua dah sampai rumah Semua dah sampai rumah. So how you feeling today? Bila bangun tidur hari ni, rasa macam mana? Ada rasa how you feeling bila wake up today? Boleh share dengan saya? Okay, check Kalau nanti semua cakap nanti tak boleh semangat. Rasa apakah adakah rasa start tu mula rasa different, rasa lebih
segar, semangat, highest energy. Bersemangat, segar, tak sabar nak kerja kot. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Yuk, semangat nak buat kerja. Itu yang paling penting. Semua dapat semangat dan saya harap anda pertahankan semangat tu kan. Faham kan? Bagi tinggi. Okay. Okay, baik. Action team ataupun semua peserta. Ada nampak saya punya pen tak? Pen iPad dekat sana. Siapa ada jumpa saya punya pen color putih? Pen iPad saya. So, ada tak? Tak ada Wow, okay, tak ada, no problem. Kita beli baru nanti. Okay. Saya tak tahu kat mana letaknya pen tu. Okay, baik, Coach. So, tujuan Zoom malam ni adalah actually ada satu sesi khas susulan daripada consistency level tadi tu. Semalam yang kita belajar day 1, day 2 ni sebenarnya ada satu part yang saya tak dapat nak teruskan because of kita kesuntukan masa. Dan semua orang bela, bukan semua orang, tapi boleh dikatakan yang kalau tak dapat ilham tu dia tak tahu nak buat apa seterusnya dengan consistent level dia tu. Sekejap lagi kan dia pergi semua nak calibrate kan, jumpa orang nak calibrate, jumpa team nak calibrate kan. Okay, orang yang jangan suka-suka hati calibrate orang. Kita tak boleh suka-suka hati kalau tanpa majlis ilmu, tanpa kita menyampaikan dulu ilmu tu baru kita boleh calibrate. Kalau tidak nanti kita akan jadi tak guna kita calibrate orang, kita sendiri pun tak faham tentang kita punya consistent level. Jadi kefahaman tadi tu paling penting supaya semua orang nanti boleh dapat dia punya progressing dia punya life tu tadi lebih better and lebih lebih konstruktif. So kalau tengok balik to the point, kita belajar dalam life kita ada dua, sama ada disruptif ataupun konstruktif. So disruptif tu bila kita start disruptif, itu yang jadi cabaran kita tu, kita start tu mula pekerjaan kita, volume point kita start tu rendah, coaching kita start tu rendah, royalty kita start tu rendah, RO kita start tu rendah, berat badan kita start naik dan kita akan rasa tak bersemangat, kita akan rasa kurangnya nak pergi ke event-event Herbalife, nak pergi belajar pun dah mula tak bersemangat. Bila masuk Zoom kita pun tak fokus. Zoom tu, sebab Zoom ni kenapa? Zoom ni dia punya tahap dia tu nak tahu Zoom ni adalah benda yang paling orang kata Zoom ni bila majlis umum bila menggunakan teknologi Zoom ni, dia adalah satu tahap yang paling yang paling sukar untuk anda dapat connection tu. That's why hari ni kalau kita tengok betul, jadi ada orang boleh guna Zoom dan dia berjadi, tapi ada orang tak boleh jadi. Sebab Zoom ni dia perlukan extra fokus. Sebab kita macam kita ingat kita belajar macam Coach Ahmad terangkan, kita punya sixth sense tak bekerja sepenuhnya. Kita hanya ada dua saja, iaitu auditory dengan visionary saja. Kita tak sentuh, kita tak rasa, kita tak bau, kita hanya dapat tengok dan dapat lihat saja. Jadi Zoom tu, jadi editing coach, itulah punca dia kenapa tahap kekuatan kita nak bina the strength konstruktif tu dia tak berapa nak pesat, tak berapa nak rapid berbanding kita pergi fizikal atau kita pergi training seperti TQSO 4 hari lah, memanglah awesome lah, memang kita akan rasa luar biasa lah, rasa amazing. Dan the most important dia amazing, perasaan tu dah ada bila pergi event, perasaan tu dah ada, dan the most important kefahaman ada tak? Kalau dapat perasaan tadi, jadi kefahaman tu ada, perasaan tu ada, itu yang membuatkan kita akan dapat extraordinary. Okay? Kejap, saya nak publish video saya sekejap. Itu yang buatkan kita akan dapat extraordinary. Okay, baik, Tingkos. So, InsyaAllah, okay, pada malam ini saya berharap anda dalam keadaan dalam excited nak tahu ataupun curious ataupun kenapa nak sambung benda tu. Saya ambil terpaksa saya gunakan follow up. Saya gunakan follow up ni untuk nak sambung that ni. Tapi ianya saya tahu you all pun sukalah, memang tak nafikan lah kan, tapi bukanlah benda ni saya saja nak buat, tak boleh lah kita macam tu kan, kita you all pun ada kerja nak buat kan, nak start
dah mula tak sabar nak zoom dengan team, tak sabar nak zoom dengan semua, nak sharing apa semua kan. What is your learn dengan leader-leader masing-masing selama lebih kurang dalam 4 hari yang telah pun berlalu anda berada di Gunung Jerai, Kedah kan. Okay, baik tu coach. Okay, back balik tadi. Saya tak boleh nak draw, tapi saya berharap cuba jadikan saya host, dah ke belum? Saya nak cuba boleh draw pakai link, tak pakai tangan tak? Ya, okay. Sekarang ni dia tak boleh buat je co-host dia memang boleh. Okay. Co-host saya kalau boleh draw, satu rezeki lah untuk kita orang ni. So tak apa, kena bagi attention lebih lah. Okay, boleh draw. Okay, good. Okay. Jadi baik tu question. Semua nampak whiteboard saya? Okay, semua nampak, good. Okay. Jadi tingkus. Okay, malam ni saya akan semua orang dah calibrate semalam. Kan? Okay, so semua orang dah calibrate kan. Bila dapat calibrate dan semalam saya dekat rumah saya semalam kita buat kalibrasi, second calibration sebab nak dapatkan tahap betul tak apa yang saya kata PTKI saya boleh pergi 30 ke maksimum 50. So semalam ada orang dapat 30 calibration daripada terutamanya Coach Rafiq per 150 naik sampai 170 lebih. Okay, maksudnya it's good, begitu cepat. So ada majlis itu consistent level kita tu dia betul-betul dibangunkan. Maksudnya dia pergi PTKS, dia dapat kesedaran sungguh-sungguh, dapat kesedaran nak bekerja, kesedaran tentang impian, kesedaran tentang kesihatan. Macam Kak Sherry contohnya, dia dapat kesedaran. Ada setengah majlis ini dapat konsisten, dapat sungguh mula sedar apa yang buat. Jadi kesedaran tu sebenarnya kita ni hebatnya kita because of kesedaran kita. Okay. Kalau tak ada kesedaran, kita tak akan dapat. Contoh dia orang yang buat salah, buat dosa macam mana pun dia tak akan rasa benda tu berdosa, bersalah kalau tanpa kesedaran dibangunkan. Tapi bila dia sedar, dia nak taubat, dia nak apa semua kan. Okay, sama juga dia setiap kesedaran seperti kita jalani kesedaran umum, kesedaran yang maksudnya kesedaran yang diperlukan as a human being. Baik, jadi kalau kita tengok kan, looking forward kan, day one kita buat consistent level kesedaran. Tengok tak macam mana diri anda. Okay, orang yang kesedaran dia yang bawah daripada 200, bawah daripada 150 kan, bawah pada fear kan, kesedaran seperti grief, apathy tadi kan, segan apa semua kan. Syai dah masuk ke? Belum. Syai dah ada? Belum. Coach Syai dengan Coach Fatin tak dapat. We tried to call but cannot get through. Okay, try lagi, cuba lagi. Okay, so contohnya kesedaran. Okay, baik, orang yang bawah kan, kadang-kadang kita mudah rasa tak puas hati, betul? Kita mudah komplain sebenarnya kan. So Coach, jadi dia sebenarnya gini Coach, kesedaran yang ada di dalam diri kita tadi, consistent level tu semua orang tanya daripada mana dia datang. Dia dengan betul dia datang daripada emosi yang kita bina sepanjang hidup kita dan juga keputusan decision yang kita buat dalam hidup kita. Contohnya kita nak beli kereta, betul kita nak beli kereta. Orang yang nak beli kereta tadi tu contohnya dia beli kereta sebab pride. Contohnya kan dia kata I nak pakai BMW gini. Maka dia decide, dia buat keputusan dia beli kereta tadi tu, maka pride tu terbina. Ada orang nak beli kereta, okay, I nak beli kereta Vios lah, I nak beli Myvi lah. Kenapa nak beli Myvi? Sebab nanti I takutlah tak boleh nak bayar setiap bulan. Nanti kalau dah beli kereta mana takut tak boleh nak bayar installment. Maka dia telah pun beli, dia buat keputusan kenderaan tadi dia telah membina fear tadi tu. Jadi fear tu terbentuk. Saya kena contohnya benda yang paling besar saya simpulkan semalam tentang dekat sana tentang vaksin tu tuan. Saya tak boleh nak kena pergi cucuk vaksin, nak kena ambil vaksin. Sebab apa nak cucuk? Sebab takut kena COVID. Ataupun takut tak boleh nak berjalan. Macam Fadil kata apa, takut nanti tak cucuk tak boleh coach ni, nanti kita tak boleh pergi mana kita nanti. Nampak takut tak boleh nak pergi mana, terhalang. Jadi kita pun cucuklah vaksin tu. Contoh kan. Jadi itulah keputusan. Jadi decision yang kita buat tadi tu telah pun planted dalam diri kita, consciousness kita. Planted. Boleh faham
Jadi telah pun planted dalam diri kita. Maka dia planted tu maka akan menjadi kesedaran kita, konsisten kita. Jadi jadi itulah kita akhirnya diri kita itu konsisten kita itu bergantung dengan kesedaran-kesedaran yang kita bina. Setakat ni boleh faham? Siapa faham? Teks I. Okay, say I. Okay. Baik. Now, thinkers. Okay, jadi based on emosi. Kalau kita perasan masa calibrate semalam pun kita dah nampak dah sebenarnya. Saya dah nampak dah. Okay, contohnya orang yang di bawah fear kan, orang yang kita mudah rasa macam tak puas hati kan. Kadang-kadang kita komplain, ada apa semua kan. Orang yang di bawah semalam pun minta maaf lah cakap. Tapi macam itulah hakikat dia. Bila dia calibrate number dia tu, dia rasa tak puas hati. Semua dia nak pergi calibrate. Suruh orang tu test, suruh orang test, suruh orang tu test. Itulah konsistensi dia. Itulah jawapan dia. Faham tak? Suruh orang tu test, suruh orang tu test sebab dia tak puas hati. Ada orang dia konsistensi dia sedih. Contohnya kan. Dia tak rasa, saya tak tahu saya sedih apa coach ni. Tapi bila calibrate dapat nombor dia 120, dia rasa down. Dan semalam muka pun dia nampak down. Itulah konsistensi dia. Daripada situ pun dah nampak dah petunjuk awal. Faham tak? Maksudnya orang yang bawah 100 malam kan, dia punya atau bawah 100 ataupun dia dalam keadaan grief dan sedih kan, dia tak tahu dia sedih pun. Saya tak rasa saya sedih macam ni, tapi muka dia tu sedih sebab kenapa dia nak pergi tak puas hati, dia nak ni sebab dia rasa down, dia rasa macam kenapa saya rendah pada orang lain, nampak tak? Itulah konsistensi dia. Bersama juga dengan orang yang fear. Jadi bila dia lepas buat level, dia berdapat dia fear kan, dia takut kan, dia start to mula rasa suhu badan dia berubah. Dia rasa kenapa dia rasa saya punya konsistensi saya rendah ni apa semua kan. Dia start tu mula rasa takut, dia mungkin takut gagal, takut apa semua kan. Dia jadi dia berubah, jadi dia start tu mula defend diri dia start tu mula peluk defend senyap. Dia lepas dapat buat konsisten, mula-mula tu excited, lepas buat calibrate dia tak excited dah. Faham tak? Tapi dia kata, katanya dia, saya tak tahu saya takut apa coach ni, saya berani je. Kalau berani dia tak akanlah rasa defend diri tu. Mana ada orang berani defend diri? Sama juga dengan orang yang pride, orang yang 175 ke atas, 175 kan, 175, 181. Bila dia buat, dia dapat dia posisi pride, dia dapat dia pride kan, dia relax, dia muka dia rasa macam dia rasa tak mula rasa macam aku dah lagi dekat 200 kan. Dia datang, dia punya kembang ego dia datang kan, sebab saya dah dekat 200, dia tak heran pun kan, dia kata orang lain because that consistent tu, itu petunjuk yang jelas konsisten anda. Tak perlu anda pergi banyak benda dah. Okey, boleh faham tak? Nampak? Siapa nampak sebenarnya? Make sense? Nampak nampak tak orang yang yang di bawah kan, di bawah 100 tu selalu kita mudah tak puas hati. Tetapi bila nak tahu, kalau tanya saya kenapa datang 2 kali, saya rasa coach ni, saya tak ada sedih dalam hidup saya coach ni. Apa semua. So saya nak test lagi sekali nampak. Itulah tak apa. So dia tak apalah tak puas hati kan, dia tak puas hati nak cuba lagi. Baik coach. Okey. So jadi Tinkosh, seseorang yang gini Tinkosh, contohnya saya ambil mudah Jadi di sini kita akan belajar dia ada tentang dual attractor. Dual attractor. Sekejap saya tunjukkan. Attractor gelombang satu. Attractor yang besar. Dua attractor. So attractor ni mencipta gelombang Tinkosh. Jadi attractor yang besar, attractor yang kecil. So attractor. Very Tinkosh, kalau anda faham tentang attractor ni, fungsinya attractor ini adalah dia melahirkan gelombang. Dan gelombang attractor dalam kuantum manusia ni, dia adalah melahirkan gelombang kesedaran attractor tersebut. Jadi Tinkosh, ingat daripada mana kesedaran tu datang? Konsisten kita based on keputusan dan juga pengalaman hidup kita before. Itu saja. Jadi itulah yang mencipta kita punya consistency level kita. Jadi keputusan yang kita buat tu, macam saya cakap tadi lah, kita ambil insurans sebab takut, maka kita membina elemen takut tadi tu, kesedaran takut dalam diri kita ambil. Dan Tinkosh, hari ni Tinkosh, saya nak beritahu kat anda, contohnya orang yang semalam dia punya level kesedaran dia tu start daripada macam pride ataupun fear.
So, ataupun anger, saya katakan anger, marah kan, contohnya marah. Anda tak tahu anda marah apa dalam hidup, anda rasa anda tak marah. Tengok, sebenarnya pride, anger dengan desire, pride, anger, dia bukanlah desire ataupun anger. Desire ataupun anger itu bukannya marah yang semata-mata konstruktif. Dia juga destruktif, tapi dia juga konstruktif. Contohnya gini, takut dan juga marah yang orang yang calibrate pada level tersebut, berapakah level tersebut? Siapa ingat? Siapa boleh share dengan saya? Level tersebut berapa? 125 ke 150? Betul? Desire, okay, 125 ke 150, betul So, orang yang calibrate sebenarnya takut dan juga marah yang tersebut tu, yang ada pada level tersebut tu, takut dan marah itu cukup untuk memotivasikan dia. Dia bukannya marah nak menyerang. Marah yang nak menyerang duduk di bawah. Duduk dekat shame, duduk dekat guilt. Itu adalah duduk dekat grief. Itu adalah yang marah yang kadang-kadang boleh menyerang, baik secara fizikal ataupun emosi. Tapi marah yang ada, takut dan marah yang ada pada level yang tinggi dari konsisten itu, dia tak menyerang. Dia cukup untuk, dia kuat untuk dia bertindak, memotivatekan diri dia. Jadi disebabkan dia takut tadilah, dia sihat. Dia takut sebab dia takut tadilah, dia berani untuk nak, contohnya dia berani untuk dia bekerja untuk cari duit, ataupun disebabkan dia marah lah, dia tak puas hati lah, dia marah lah. Contohnya dia marah bila dekat, contohnya dia anger macam mana, contohnya semalam orang yang anger kan, dia tengok dia punya kalibrasi adalah anger 150, 151, 155 anger kan. Disebabkan dia rasa kenapa saya rendah, tak puas hati, faham tak? Dia tak tunjuk, tak macam orang yang di bawah 100 tadi. Yang di bawah 100 tadi, kalau tak puas hati dia akan pergi nak dia akan simpan sikit perasaan macam Coach Mizah buat tak betul, contoh macam itulah. Tapi orang yang tadi dia tak melihat dah external factor dia dah kurang, maka dia akan melihat internal factor dia tak apa, dia kata okey, contohnya tak apa 150 kan, dia rasa macam tak apa, aku nak cuba, aku semangat ni, dia berusaha untuk dapat 170 ataupun 200 ke atas. Itu dia punya kesimpulan dia. Boleh faham tak? Okey, baik, Coach. Now, jadi attractor, think Coach kena ingat ada dua level attractor yang besar, 1,500, 1,200. Ini adalah kita panggil dia dua poin yang besar dalam human being. Dua poin yang besar dalam consciousness human being, kesedaran manusia. Jadi 200 ke 500. Baik, think Coach. Jadi think Coach, orang yang bawah 200 ini kita panggil dia menggunakan force. Atas 200 adalah power. Force, apa beza force? Force ini sesuatu yang kita fikirkan melalui ego kita. Kita fikir dan kita menggunakan survive. Kita menggunakan survival, kita gunakan fikiran, kita menggunakan ego kita menggunakan ini untuk 200 ke atas, dia menggunakan power. Iaitu kalibrasi dia itu kuat, iaitu dalam diri kita. Dia menggunakan intuition, menggunakan present dia, quality present life dia tu. Jadi life kita ni, all the intelligence kita tahu dah. So, semua perkara dalam life kita ni kita tahu dan kita become a present. Bila kita present, kita tak menggunakan fikiran, kita menggunakan power on internal, iaitu kita mula menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi that's why kita dapat power iaitu kita dah start mula interpret dengan rahmat dia, dengan apa semua, maka dia kuranglah labeling, dia kuranglah maka ataupun resistant life tu mula kurang terhadap qada dan qadar tu. Tak adalah berlaku resistant dah. Kerana sekarang ni punca juga kita menurun di bawah 200 because too much resist dalam life kita. Kita resist semua benda. Jadi resistant tadi menolak kita ke bawah. Setiap kali kita resist, kita pergi jalan jam. Kita marah. Now kita start to mula resist, konsisten marah. Kita pergi jalan jam, kita takut tak sampai. Now kita menolak diri kita pergi kepada consciousness takut tadi. Takut tak sampai.
Okay, takut minyak kereta habis. Now kita pergi dalam diri kita, jalan jam, kita start semula bawa kereta pride dengan laju, dengan kiri kanan kita nak tunjuk nak tunjuk diri kita ataupun kita something, maka kita start dengan pride. Atau bila jalan jam kita rasa macam down, Allah lambatnya nak sampai macam tu, apa semua kan kita rasa macam nak jumpa, dan kita start mula. That's resistance tadi tu. Jadi resistance tadi tu akan bawa anda ke bawah. Okay, kalau orang yang 200 ke atas, courage, keberanian apa semua kan, bila jalan jam tak apalah, dia kata contohnya dia bukanlah kita jalan jam kita sentiasa pergi contohnya tim ko saya nak balik semalam, saya tengok jalan semua jam kan, saya katakan dia is satu petunjuk bagi saya bagi tahu kat tim ko, saya kata hold dulu sejam 2 jam, because dia appears, benda tu bukanlah appears semata-mata appears. Mungkin Tuhan nak bagi anda selamat, nak bagi anda enjoy driving tadi. Saya kita tunggu dulu, bagi mereka balik dulu, bagi mereka lepas dulu rombongan yang pertama. And then jadi Tigosh, orang yang sampai naturality, dia tengok benda tu natural. Sampai itu masa, baik, kita fokus on solution. Orang yang 200-500 kata, dia suka tengok solution. Kalau satu benda happen macam ni, mesti ada happen macam ni. Satu benda macam ni, mesti ada hikmah dia macam ni. Faham tak? Dia suka tengok hikmah di sebalik kejadian tu. Tiba-tiba Kushumi tunjuk, maksudnya jalan jam. Jadi, maksudnya, jadi kita akan pergi lewat sikit. Maksudnya dia because mencari hikmah. Jadi Tingkosh, ada 2 point. 200 dan 500. Baik Tingkosh. Ini adalah, jadi orang yang semalam yang di bawah 200, anda mungkin tertarik dengan consistent level yang tinggi seperti willingness, maksudnya natural, ataupun start mula tertarik dengan minat dengan dengan intellectual, saya nak belajar, nak apa semua kan. Baik, saya terangkan betul-betul. Inilah dia punya focal point, dan juga yang anda harus tujuan sesi pada malam ini. Baik. Sesi tujuan ini untuk saya terangkan benda ni. Tingkosh. Jadi kalau anda duduk di bawah, contohnya anda duduk desire, anda punya bacaan kalibrasi 125. Tidak betul kan? Anda tak tahu apa nak buat. Mesti anda fokus kata, now nak kena naik ke angle. Tidak betul. Untuk anda lagi tinggi. Nak calibrate lagi tinggi. Ataupun anda nak kena naik ke pride. Actually macam tu. Ataupun anda yang di bawah semalam. Yang bawah, yang 100 ataupun 75 ataupun 80. Anda rasa macam, rendah. Sebab anda rasa macam sedih. Bila dapat 20 kan, 30, anda rasa sedih. Itulah sebabnya. Pasal kalau anda tak sedih, anda tak mesti bukan 70, mesti anda dah serak, faham dah. That's why anda sedih semalam. That's why anda rasa down. Pasal itulah sebabnya. Baik. Now, apa yang anda perlu fokus, tak daripada macam mana kita nak increase. Ini benda yang paling penting. Macam mana kita nak increase conscience level. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, Tikosh. So, semua orang, saya nak bagi tahu, semua orang boleh meningkat dengan baik dalam masa 90 hari ini. Dan juga 219 days. Boleh meningkat dengan baik. So, tujuan peningkatan consistent level itu adalah salah satu peluang sebenarnya terciptanya dalam space tadi tu, ruang tadi tu, untuk anda mencipta kejayaan berlaku seiring dengan kemajuan anda punya kesedaran. Jadi kalau kita tengok dulu-dulu, masa zaman Rasulullah SAW, bila Rasulullah datang ke Mekah tu, memang arak jahiliah pada waktu itu luar biasa. Lahir je anak perempuan, air muka jatuh, bunuh. Itu maksudnya. Pasal dia kata, shame tu dia boleh sampai membunuh. Faham tak? Alhamdulillah, insyaAllah. Semua jadi presiden. Baik. So, Tingkosh. Jadi, di sini adalah kita punya pemahaman. Tingkosh. Jadi anda macam mana anda nak tingkatkan? Tulis. Number 1, mesti on doing. Dia tak boleh fikir, dia tak boleh visualize. Tak boleh. Dia visualize tak boleh. Visualize nak lapatkan willingness tak boleh. Mesti
on doing. Dan think coach, dia starting dengan awareness first. Dia starting dengan awareness first. Sedar dulu. Sebab selepas kita sedar, barulah kesedaran tu bangun. Okay, starting dengan awareness. Apa yang kita nak perlu aware? Kita perlu aware, kalau yang soalan yang konsisten yang 200, kita perlu aware pintu masuk dulu ke atas, iaitu aware courage saja. Aware yang 200, aware keberanian, aware kekuatan, aware kebudayaan, kekuatan. Sebenarnya courage itu keberanian, kekuatan dan kebudayaan. Aware yang itu dulu. Okay, contohnya aware. Anda tak boleh nak bangun tidur pukul 4 pagi. Anda paksa diri anda untuk berdaya untuk bangun pukul 2 pagi. Dia bermulanya kebudayaan tu anda boleh berdaya bangun. Contohnya anda tak boleh nak buat F29, tapi anda cuba juga buat. Gagal tak apa, tak ada masalah, mula-mula buat. Okey, penuh berkesan dan juga cekap dan berkesan. So, anda hanya aware yang 200 saja. Aware segala perbuatan anda, kebudayaan. Anda bangun tidur contohnya kan. Tempat tidur anda tak kemas. Anda start tu mula ada rasa kebudayaan. Okey, kemas tempat tidur cantik-cantik, terus membangun tidur. Maka anda dikira doing, dikira point-point tu. Okay, let's say anda rasa macam tak boleh. Okay, start pada macam ni. Anda start daripada hari ni, besok dah kembali ke rumah, dah tak ada kan semalam tingkus semalam nak makan, contohnya makan rendang kan, rumah saya apa semua. Cuma ada kucing kita rendang. Saya kata yang makan sekali-sekala ni datang rumah orang, tak buat gemuk. Saya kata, yang masalah yang kita naik berat badan ni yang sendiri-sendiri kat rumah tu. Okay. Yang tak ada orang, kita seorang-seorang tu. Itu yang buat kita naik berat badan. Okay, kena faham lah 7,700 kalori tu daripada mana. Takkanlah sekali hadap dapat, tak. Okay, so dari baik tikus. Jadi anda rasa dapat kebudayaan. Besok ni minum air, okay. Macam saya kata, kalau yang lebih buat badan 50-20 kg ni tak makan sebulan pun insyaAllah tak mati, sebab banyak stor kan. Banyak stor yang boleh di-convert untuk jadi tenaga kan. So baik tikus. Jadi anda ada kebudayaan dah besok. Start mula besok tu anda rasa macam okay, anda letak diri anda, couragekan diri anda untuk berlari 10 km, ataupun anda start tu mula lari pelan-pelan, ataupun anda start tu mula exercise. Jadi anda doing benda tu, maka point tu meningkat. Mungkin 0.05, 0.01, tapi dia meningkat selepas anda doing. Jadi tikus, apa yang anda perlu aware level pintu masuk level 200. Tapi coach ni saya nak yang 250, nak macam coach ni 350. Okey, dengar sini. Dengar. Nombor 5. Boleh fokus ke tu? Boleh fokus ke tu? Okey, dengar betul-betul coach. Selepas anda dapat 200, ingat untuk pergi naik seterusnya, dia respon secara alami. Anda tak perlu buat apa-apa pun. Boleh faham tak? Dia berlaku respon secara, pasal tu dia kata bila sampai 200, dia life kita ni, consistency kita akan respon secara alami. Sebab apa? Sebab kita telah pun meningkatkan level kebudayaan yang masuk dalam diri kita. Kita telah pun membina kekuatan. Maka hadiah dia, kita lepas 200 ke atas, dia akan respon secara sendiri diri kita, body mind soul kita untuk meningkat dengan sendiri. Kita tak perlu buat apa-apa pun. Sampailah 490 dia berhenti. Sampai 450 dia berhenti untuk pergi ke 500. Kan dia kata, saya dah bagi tahu semalam kan, ada 2 focal point, 1, 2, 3. Maka sampai orang yang sampai 450 dia akan berhenti kat situ. Sampai ke intellectual baru dia berhenti. Jadi untuk nak pergi ke 500 ke atas, masa tu orang tu ada teknik yang lain. Macam saya, Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. So contoh, saya bagi contoh kan. Macam saya start macam untuk saya pergi, saya start kena semua benda, saya start tu kena aware dengan love.
dengan Ar-Rahmanir Rahim. Saya minum air, saya pegang gelas, saya kena rasa how kasih sayang Tuhan dengan saya. Waktu tu contohnya gitulah, saya pegang air tu, saya kena start tu sense perception saya always takluk dengan rasa cinta tu, dengan rasa Ar-Rahmanir Rahim tu. Faham? Tapi anda faham tak? Anda boleh faham ke ni? Boleh faham tak? Nanti kata kan, boleh faham tak? Okay, jadi kena langsung tak boleh ada rasa kebencian langsung. Rasa tak boleh rasa benci, rasa tak boleh rasa komplain. Bukan semua tak boleh, terlintas pun tak boleh. Barulah boleh pergi ke atas lagi. Tak tahu bila, tapi wallahu alam, masya-Allah, Allah saya bagi je Allah menilai. Faham tak? Bagi dia, bukan manusia. Bagilah Allah yang menilai perbuatan. Contohnya macam tadi kan, something. Saya dah tulis dah, saya something yang macam mana dah tulis satu posting. Cantik. Ini saya tuliskan, lalat itu suka pada benda yang busuk. Dan lalat itu suka menghurungi benda yang busuk. Dan dia suka yang busuk-busuk. Faham tak? Jadi sebenarnya ada pengajaran di situ. Saya nak post dekat Facebook, tapi saya batalkan benda sebab saya tak ada unsur kebencian kat situ. Maksudnya saya tak suka orang yang duduk apa ya, yang mencari keburukan dan mencari itu masuk perkataan, itu masuk ayat. Tetapi saya padam baliklah, saya tak langsung tak boleh. Kalau saya buat dia tak boleh nak, kalau bersama dia boleh turun ke bawah ego, turun kepada, jadi tak boleh langsung. Okay, baik. Now kita talking about semua ni duduk. Okay. Now anda di bawah. Jadi hari ni masa 90 hari ni 90 days, kalau anda siapa nak naik, nak calibrate, nanti jumpa PPKS, kita dah calibrate semua, kita main 200 ke atas best masa tu. Dan bila 200 ke atas, anda tahu kan, dia automatically masa tu anda dah jadi millennium, dia seiring selalu, dia seiring perjalanan kesedaran anda, seiring dengan juga kejayaan anda, seiring rezeki, seiring. Sebab tak mustahil kesedaran anda naik, tapi anda tak naik, dia akan seiring. Masa tu saya kata AW kita bawa, kita paksa kita buat PTQS ni adalah AW ke atas. Sebab saya percaya semua orang yang akan mengamalkan, akan ambil ilmu ni dan dia mula faham, ada kefahaman dengan ilmu ni, dia juga akan naik seiring nanti. Biasanya dia akan naik seiring. Jadi tikus. Jadi level 200 anda start to aware level 200. Apa saja yang anda dapat. Kalau anda start mula aware, sehabis baik mungkin. Okey, apa yang anda tidak ada keberdayaan. Contohnya Kak Sherry, tak boleh nak buat 20 apa semua. Buat! Dia buat saja. Jadi courage, keberdayaan, kekuatan, apa semua, buat saja. Okay. Jadi, because kenapa tak boleh nak buat? Sebab memang tak boleh lah, sebab anda duduk di bawah. Jadi anda kena paksakan diri anda kena, bukan paksa, anda kena inspire diri anda untuk doing tu. Lagi banyak anda boleh buat. Contohnya, tikus. Baik. Courage, keberanian, keberdayaan dan juga kekuatan. Nak pergi gym, contohnya. Kan? Anda rasa macam nak pergi gym, untuk apa? Anda niat selain daripada nak badan cantik adalah because of where 200. Itu adalah, kalau aku pergi gym, ingat betul-betul. Kalau aku pergi gym, aku buat betul-betul, I'm a calibrate 200. Itu adalah, inilah yang terjadi pada Coach Dila. Saya tak tahu Coach Dila pada dulu, dia selalu nangis dia. Sebelum dia jadi get team, sebelum jadi million team. Selalu mudah tersentuh. Okay. Tapi, saya suruh dia pergi gym je. Dia buat apa? Maksudnya dia pergi gym setiap hari. Dia pergi gym setiap hari. Menangis-nangis kat gym. Hari-hari dia buat. Maksudnya dia buat benda yang kebudayaan tu. Menangis. Bukan istiqomah. Dan bila kita buat sesuatu dan buat dengan baik balik yang semalam tentang rezeki. Iaitu istiqomah. Dia pergi. 190 days. 290 days kat gym. Masya Allah. Dan after that become active. Dapatlah dia punya tu. Dapat dia aktif, jadi mini netting sampai dia dapat tim dia, terus kekuatan dia, setiap keberdayaan, setiap kekuatan, setiap attractor yang tinggi anda buat, anda mula menarik gelombang yang besar dalam hidup anda. Terutamanya anda perlukan royalty. Jadi bila anda perlukan royalty, anda perlukan orang yang ramai.
tim bawah anda. Supervisor yang ramai. Agak-agak berapa besar attractor diri yang perlu kan? Berapa besar? Besar tak besar? Besar kan? Terutamanya millionaire team ni, dia nak jadi president team. Now saya faham lah kenapa saya main basikal dulu, tiba-tiba waktu main basikal, and then royalty naik. Saya faham, because of saya membina, saya bermain dengan fear saya. Saya contohnya, macam akar, batu, you all tengok macam treasure itu, takut kan? Saya tanya Adam kan, takut. Tapi kalau ada semalam, dia awareness, hui, coach ni takut, tapi kita, why not? Cuba, dia start, why not lah. Why not? Coach ni, dapat tak? Tapi saya tolak. Itu level kebudayaan tu. Tapi kalau anda punya karis di bawah, Fadil tengok, wih, bukan saya, nampak tak? Saya kata itulah dia kata condition. Tapi kalau orang yang ada level kebudayaan, dia coach ni turun. Saya letak goal saya coach ni. Faham tak? Saya letak goal saya, alang-alang saya main basikal, satu hari saya nak juga ride jerai ni. Nampak tak? Saya first time saya dengar jerai, orang kata teruk. Saya tak tahu teruk yang macam mana. Teruk dia kata. Boleh lahum, boleh jadi taubat tu, saya kata. Tetapi because of I aware the attractor tu, saya kata why not? Why not, saya kata. Tak boleh saya tolak. So start to mula, nothing possible dalam life. Dan anda akan dapat point yang besar dalam life. Meningkat. Macam mana nak tahu? Coach ni, jadi saya perlu mainkan basikal juga ke ikut coach ni? Tak. Apa yang Allah hidangkan pada anda, apa yang Allah ilhamkan pada anda, apa yang Allah takdirkan pada anda, itu anda jangan resist dan start termula. Faham ke faham Coach? Faham. Boleh faham? You got same feeling dengan Dewan sekarang? Same feeling Jadi bila kita di bawah, kita tak perlu aware yang level di atas kita, tak perlu. Let's say kita pride, kita tak perlu, kita desire, kita tak perlu fokus kepada anger atau fokus kepada pride, tak perlu. Terus aware 200, aware courage ni, keberanian, kekuatan dan keberdayaan. Aware kat sini. Macam contohnya IoT ni, okay. Hampir Coach IoT ni awal tu mula dah hampir slow suang-suang kuku dah bisnes. Dia start mula skipping. Bila start skipping, berapa point naik? Wallahualam. Masa tu kita tak pandai lagi nak calibrate. Tapi saya rasa banyak. Dia start sampai memaster of skipping. Sakit tak sakit, betul-betul semua memang sakit, tapi itu saya kata. So untuk anda menikah adalah bergantung tahap anda, berapa banyak anda do. Keputusan anda untuk do. Perbuatan tu. Dan istiqamah. Sampai dia istiqamah, pasti akan naik. Pasti akan naik. Contohnya macam Fadil dengan Arishira. Saya memang Masya Allah, Alhamdulillah. Because kalau dah orang tanya saya, Coach ni pindah kat Jitra kan, Coach Mila kan pindah Jitra Kedah, tak ada apa-apa semua, because of kita dah natural. Saya dah faham tak ada dah ada pride, dah sampai tahap yang natural 250. Kita tengok benda tu natural, Kedah ke KL dah tak ada apa. Faham tak? Untuk kami tak ada nilai, tak ada pride apa-apa, duduk KL jadi orang tak ada, jadi macam natural. Okay, why not Kedah? Okay kan? Sebab because of dah become a naturality. So untuk Fadil, untuk Arishira pada waktu tu, dia kena cari point. Sebab follow Coach ni. Dia Fadil kata dekat rumah tu. Arishira sebab nak duduk dekat dengan saya. Faham tak? Tapi asalnya dia start tu mula bertindak, berani. Fadil berani. Perempuan. Mungkin di situ increase dia punya ni. Increase dia punya keberanian tu. Contohnya pindah Cyberjaya lah kan, contohnya kan. Apakah decision sebab pindah Cyberjaya tu?
Apakah decision dia? Sebab murah. Kalau duduk KL 8,000 baik kita pilih rumah, jadi kita boleh jimat duit banyak duit. So itu level apa? Contoh rumah ataupun rumah cantik, cantik dan murah. Terlupa pasal team contohnya. Patutnya kita nak tahu sudah jadi presiden team. Jadi kebudayaan itu penting. Jadi courage, kebudayaan dan kekuatan tu, anda aware yang tu je. Anda aware yang 200 ni. Lepas tu naik dah 200 ni, jangan risau, dia akan respon. Sebab itu dah reward dah. Anda dah buat something big dalam hidup anda. Waktu pertama kali saya nak buat IoT, tahu siapa resist saya? Saya nak tanya, angkat tangan. Saya tahu siapa resist saya? Presiden Fatih resist saya benda kat awal. Tu coaching 3 hari coaching, siapa nak datang training? Kita buat training 2 hari pun orang tak datang. Tapi kita buat juga. Kita cari kekuatan untuk buat juga. Dan alhamdulillah, masya Allah. Sama juga dengan Karishan tentang belajar law of attraction, baca buku The Secret, meditate. Orang semua cakap macam-macam. Saya kata, tapi semua tak ada kefahaman benda tu. Semua orang resist benda tu, ilmu tu. Tapi kalau saya kata, kalau tak ada orang Islam seorang nak belajar benda tu dalam hati, macam mana kita nak dedahkan ilmu tu, macam mana kita nak tahu ilmu tu ada tak ada dalam Al-Quran. Jadi saya letak kebudayaan, kekuatan untuk membaca, untuk mencari nilai-nilai kat situ. Di mana rupanya ada tak sifat-sifat kasih sayang Allah dalam hukum-hukum tersebut. Rupanya banyak. Lepas itu, rupanya sebab saya belajar law of attraction, saya rasa saya boleh jaga fikiran saya dengan baik. Ingat, kalau aku fikir tak baik, nanti aku dapat yang tak baik. Allah, faham tak? Cara yang paling mudah. Jadi dapatlah, nak meningkatlah level tersebut. Maka start semula naik. Start semula menaik. Dan Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini Team Coach, untuk anda semua, jadi selepas anda belajar benda ni, number one ingat, jangan suka-suka celebrate orang. Semua kita nak kira, jangan tanpa ilmu, tanpa apa, jangan. Okay. Yang paling penting anda adalah fokus kat diri anda saja. Walaupun anda sudah naik 200, 300 kelepasan, anda duduk dalam gua pun anda boleh tolong orang. Dia setiap orang yang kalibrasi 200 ke atas, dia boleh counterbalance kan pada dia boleh counterbalance. Walaupun kita duduk kat Malaysia, kenapa Singapura, New Zealand ke apa semua kan, mereka boleh grow dan mereka boleh, Masya Allah, Allah kurniakan rezeki, boleh counterbalance. Kalau tanya, so kalau kita tengok most of the Nusin, Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, walaupun satu besar kan, mata-mata kan ada initial apa semua kan, tapi boleh dikatakan kita berkalibrasi dengan energi yang sama. Anda jumpalah ini Nusin, contohnya jumpalah siapa-siapa pun, anda pergi sebut Nick Mila macam mana, dia macam mana, Nick Mila macam mana dia, insyaAllah dia tak akan sebut Nick Mila, dia akan sebut Coach Nick dan Coach Mila juga, ataupun Kak Mila. Dia tak akan faham tak, dia punya tahap adab tu ada. Dia tak akan Coach Nick kat depan, belakang Nick Mila, tak. Dia orang sangat jaga that sensitivity. Walaupun anda tengok kadang-kadang ada tim saya yang mungkin nampak tak berapa macam sombong, tak Coach Ahmad kan, sombong, senyap kan, apa semua kan. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. So kita cari nilai tu. Anda pergi kat Fadil cukup lah. Fadil kan, kita kan gurau kan. Mungkin kalau ada terlepas, wallahualam. Itu adalah adab. Contohnya bila kita jumpa seorang, anda dengan coach anda juga. Let's say anda panggil Coach Fatih kan. Coach Fatih kan. Coach Syai, contoh Coach Syai kan. Bila jumpa Coach Syai, bila belakang, saya memang belajar dengan Syai dengan apa semua. Hilang anda punya keberkatan tu.
Sama dengan cikgu-cikgu kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah, ustazah kita. Sama juga. Jadi saya belajar dengan cikgu Arifin kan. Sampai sekarang, walaupun kita dah tua, ataupun kita dah sama sebaya dengan dia, ataupun kita pun cikgu juga, kita akan tetap panggil cikgu kat dia. Ada dah sama level Arifin je kan. Oh kan, Arifin duduk kat mana? Tak ada, tak boleh macam tu. Islam tak. Okay, baik, question. So, kalau anda di sinilah kita membina kita punya awareness kita. So aware apa? Anda kena perlu aware dekat mana? Aware dekat level mana? Level courage. Aware kat level 200. Nanti life akan respons dari ke atas. Dia akan respon dengan sangat cantik. Sebab itu adalah hadiah anda, usaha keberdayaan anda buat. So, mulakan keberdayaan ni. Okay, siapa semalam? Okay. Umi. Okay, siapa yang dah? Okay. Saja, mana Saja? Saja ada ni? Dengan Zan ada? Izan ada? Ada Saja, Izan. Okay. Start tu balik. Rasa berdaya untuk nak kurus tu. Kan? Buat balik. Sebab mungkin Kapah ingat Kapah get team Kapah dah get team dah Kapah. Okay. Yang get team ni. Buat balik. Rasa kekuatan. Nanti insyaAllah dia akan increase the level kesedaran tu. Okay. So, insyaAllah do the best. Okay, we can do. Okay. Fokus setiap bangun daripada tidur. Start tu mula rasa. Wah, kemas. Okay. Start tu mula ada sense perspektif. Pergi bilik air, tengok bilik air, foto, terus. Okay. Ada keberdayaan. Okay. Rumah, start daripada mana? Start daripada present. Di mana kita tinggal. Rumah dulu. Okay. Tengok baju-baju yang tak pakai. Dah lama. Okay. Bungkus-bungkus masuk kotak. Sedekahkan kat orang. Habis tak ada baju kus ni. Baiklah tak ada baju daripada ada banyak tapi tak pakai. Yang tak pakai tu kosongkanlah. Ada baju yang dah pakai. Nanti bila kosong almari tu ada yang baru balik dah masuk. Bersihkan rumah, bersihkan tempat tinggal kita, start tu mula buat. Kosongkan. Okay, start tu minimaliskan. Benda yang tak perlu ada. InsyaAllah, okay, saya percaya this 90 days, kalau anda boleh calibrate, anda akan pergi lebih tinggi. Baik, so saya ucapkan thank you semua. Malam ni ada masa juga. Okay, pukul 9. Masya Allah, sejam je. Allah beri, Masya Allah. Okay, sejam dah. Okay, dah boleh dapat kefahaman yang luar biasa. Okay, baik. So, cuma saya minta Syai, Yati Nazli, Presiden Tim Fatih Najwa, okay, Alfrida, Ustaz Man, okay, Alfrida, Ustaz Man, ingat yang saya sebut nama tadi, siapa lagi? Okay, Frida, Masuk. Okay, anda stay sekejap dengan saya punya elite team sekejap, stay sekejap, Syah, apa semua. Lepas tu nanti satu kod QS nanti, kenapa kita buka kod ni? Kod QS bermula dengan 001. QS 001 dapat dekat nombor QS 001 dapat dekat Maksud. Boleh tepukan untuk Maksud. Okay. QS 002 dapat dekat Presiden Fatih Najwa. QS 003 dapat dekat Syai. QS 004 dapat dekat Yati. QS 005 dapat dekat Ustaz Man. Okay. QS 006 okay, pergi kepada QS 006 apa Yati? QS 006. Siapa lagi? Yati? Apa lagi Yati? Cikgu Siti. Cikgu Siti. Syai dah tadi. Okay. Lepas tu QS 007. Siapa lagi? Captain? Get to 5? Suryani, Kak Sul get to 5 Saya Coach Nick. Tadi dah dapat tadi? Dah dapat dah? Okay, nanti tak apa. Nanti Coach Mijah akan susung. Jadi, Coach, kenapa pakai kod ni? Because of that kod ni lah kita boleh, anda adalah, terus terang saya kata, anda adalah gelombang kedua dalam Herbalife yang sama-sama together untuk mencipta sejarah. Saya dah habis dah
Golongan pertama, IoT lahirkan 6 presiden team sebenarnya. 6 presiden team terlahirnya daripada IoT. Okay. Imanida juga sebenarnya datang IoT, tak pernah miss sebenarnya. Cuma dia tak follow sistem tapi lahir. So Tini Hussein tak perlu kod tu. Tak perlu. Okay, tak perlu. Tini Hussein tak perlu. Ini untuk keluar. Jadi kalau Tini Hussein saya kenal. Bila dia buat posting, sukses ke, dia tukar pin ke, apa semua saya kenal. Kalau you all saya tak kenal. Jadi bila anda naik ke ada besar, kalau anda rasa kejayaan anda tu Masya Allah, kan, anda rasa ni, anda just letak je saja, letak je kod tu di bawah tu, letak hashtag ke QS007. Saya tahu, oh itu daripada Create Start. Jadi kat situ kita akan tahu that which knowledge, which apa semua, kita tahu itu adalah team yang bersama-sama together sekali. Okay, because kenapa? Ini adalah inner skill dulu. Okay, inner skill yang kita boleh pantau dan kita boleh go, maksudnya daripada situ saya akan jadi pada situ. Jadi kita boleh pilih, let's say lepas ni kalau saya nak ambil action team ke apa semua kan, jadi kalau saya akan pilih orang yang ada kod ni saja, action team. Maksud saya start to look, let's say kita ada, let's say lepas ni ke, ataupun ada event ke lepas ni ke, priority adalah QS dulu, priority QS member dulu. Okay, QS. Ini bukanlah kata kita nak berpuak-puak ke, bukan. Saya tak ada niat macam tu. Jadi semua sebab because of pengalaman saya, sekarang ni orang tak pandang. Orang tak pandang dulu. Oh, kita buat P2K. Semua orang macam, semua orang. Tapi believe me, once, okay, ada, okay, daripada sini, ada yang tukar pin ataupun grow lepas ni, dan orang start to mula pandang event, orang start to mula datang. Daripada Indonesia pun dia orang akan fly datang. Daripada mana-mana semua akan datang. Termasuk daripada luar negara pun akan datang nak. Nah, jadi waktu itulah saya ni tak boleh terlalu excited sangat. Saya tak boleh terlalu power. Saya pun jadi tak faham tak. Kadang-kadang jadi kalau ada apa ya, ada kod, saya tahu QS member punya kod, jadi saya tahu okey yang mana priority saya dulu first. Yang perlu dijaga dan because kalau once anda belajar dengan saya sangat particular. Once anda belajar dengan saya sangat particular untuk semua perkara. Because I want to looking your success, not just for get energy, inspire, everything tak. Okay. Kalau anda inspire sekali pun, tak tukar pin, apa pun point dia? Yang penting sekali anda tukar pin. Okay, yang paling sekali tukar pin. Jadi hari ini saya share dengan anda, start to mula increase anda punya level keberdayaan. Pastikan anda rasa kuat setiap hari. Saat anda lemah, itulah saat anda cari kekuatan. Hari yang anda lemah, Izan rasa macam tak laratnya, bangun, pakai seluar, pergi lari. Saat makanan Umi datang sedap-sedap, okay, datang memang datang, tolak baik-baik, cuba belajar, tolak, pergi cepat-cepat, pergi buat shake, menangis dekat bucu dinding pun tak apa, sambil makan shake tu air mata keluar sebab nak makan apa ni, nak makan masalah, tak apa, tak apa. Okay, makan shake tu sambil keluar air mata pun tak apa. Biasa saya dah ni tak mau hantar lah. Belajar untuk ada level keberdayaan tu. Pasti Fatin juga. Lah ada makan, tolak. Memang macam tu. Squat, siapa yang lelaki? Hanan, Ustaz Man. Kan? Makan Ustaz Man kan, nak pergi gym kan, buat apa body kan, kaki ada buat apa body. Sampai rasa tertidur dekat lantai pun tak ada isu. Angkat besi tak larat nak bangun. Tapi itulah level keberdayaan, bagi body maksimum. Itulah kekuatan dibina sebenarnya untuk menjadi pemimpin yang hebat. Kalau tengok Mahatma Gandhi, kalau tengok siapa-siapa mimpikan, mereka akan berjuang sampai digari, diheret ke penjara tu, mulut duk cakap, duk promote demokrasi. Betul tak khabar? Betul tak?
Betul tak Kak Pah? Betul tak? Level-level pemimpin dunia. Betul tak? Yang hebat ni kan betul tak? Tangan diheret, kan? Pejuang Palestin kan? Digari diheret, mulut duk promote. Fight, lawan apa semua. Nampak tak? That's why hari ni itulah sebenarnya ciri-ciri pemimpin. InsyaAllah, okay? Okay? You'll be success. Okay. Okay, baca buku tu. Bagus. Summary Power and Force. Okay, kalau ada yang ada, baca buku tu. That book is very, very good. Okay, sangat bagus. Kalau ada rasa kebudayaan tu, nak baca buku. Okay, malam-malam. Okay, ambil satu buku. Dua buku. Nak habiskan. Tak larat dan ngantuk. Ambil, paksakan diri juga kebudayaan tu. Baca buku. Tengok, duduk stay. Usahakan. InsyaAllah. Okay. Baik. So, thank you semua. Kecuali yang saya sebut nama tadi, stay sekejap. Okay. Ada something untuk nak dibincangkan. Okay. Thank you semua. Syai, Presiden Fatin, Ustaz Aman, Afrida. Siapa lagi tadi? Okay. Okay. Boleh stay sekejap. Okay. Okay. Dan juga Tinik Hin. Okay. Tinik Hindusia juga untuk yang untuk yang editing tadi, anda stay sekejap. Okay. Yang 5K above. Yang editing yang 5K. Okay. Okay, baik. Thank you semua. Assalamualaikum. Moga diberkahi. Okay, semua. Thank you, Coach Nick. Thank you, Coach Nick. Terima kasih, Coach Nick. Coach Mila. Terima kasih. Bye, everyone. Coach Nick. Thank you, Coach Nick. Thank you. Thank you, Coach Nick. Thank you. Thank you, Coach Nick. Thank you, Coach Nick. Assalamualaikum. Coach Nick. Di sini juga Yati stay Yati. Okay. Fatin mana? Yati. Ustaz Man dah ada. Fatin ada. Syai ada. Frida ada. Okay. Fi siapa ni? Fi ni? Keluarkan dulu Umi ada. Okay, Maksu, Syai, Yati, Hanan gelap. Hanan kat mana nak? Maksu, Yati, Fatin dah. Okay, baik. So, Tingkosh, malam ni macam mana? Dah dapat tadi? Dapat? So, tadi saya bangun pagi ni kan. Saya kata, macam mana dia orang ni? saya kata, macam mana? Apa itu? Macam mana saya nak? Because kita now, kita tahu dah. PTQS net, PTQS kena 5 hari 4 malam. InsyaAllah kita akan tunaikan permintaan kahwa 5 hari 4 malam kahwa. Dah. baru boleh cukup. Okay, complete. Okay, 5 hari 4 malam tu dia lama tu kan. Kena 5 hari baru complete dah. Okay. Okay, baik. Tingkosh. Okay. Syai, Afrida, Yati dengan Fatin. Betul Syai, Afrida, Yati dengan Fatin. Okay, saya offer lah, okay. Fazlina Manat siapa? Okay, awal pasal apa saya ada satu offer untuk you all dan untuk lebih beranilah untuk kita sama-sama together kita grow. Do you want to become elite team? Yes. Syai okey ke? Syai tak berapa nak tu. Syai okey ke? Nak Syai? Nak. Nak, Coach. InsyaAllah. Frida okey? Ya, Coach Nick nak. Okay, baik. Alhamdulillah, okay, baik. So, Alhamdulillah saya offer. Tapi offer ni dia bukanlah masuk macam tu je. Okay. Untuk become elite team adalah 5K volume point. Okay, sama ada setiap bulan 5K above ataupun untuk yang ataupun buat 3,500 2 bulan yang baru dapat untuk
elite team tu. So kita ada kelas 2-5 tapi saya tak galak anak-anak masuk kelas 2-5 lah, kecuali Maksud dengan Fatin, saya tak itulah golden point tu, so because of ni president team. So yang middle team ni okay, 5k above 5k. So kalau anda buat 5k, so last month berapa? Fida berapa golden point last month? 5,002. Syai berapa Syai? 8,000? Tak, 4,006. 4,006. Ustaz Man berapa? Okay, right. Maksudnya momentum dah ada lah. Okay, Syai pun dah ada 4,006, dah ada momentum lah. Fadil berapa deh? Fadil last month berapa? 4,002. Syai banyak sikit lah, 400. Okay. So baik. 4,002. Okay, baik. So okay, baik. David dan Iriti ni kelas dia ada 2 kali offline, ada 2 kali online. Saya beritahu siap-siap ada 2 kali offline, ada 2 kali. Satu, okay, offline ni kemungkinan ada dekat KL. Kemungkinan dekat KL offline, tapi ada juga kelas offline yang akan berlaku di Kedah. So untuk tim yang Semenanjung, kalau di Kedah tu memang ada kena wajib turun ke sini lah. So tak payahlah datang. Saya cadangkan kalau kelas offline tu tak payah datang naik kereta, flight dia. Okay, flight dia. Lagi macam contohnya, okay, baik. Macam contohnya macam Ustaz tak apalah, dekat daripada Ipoh. Kalau macam Syai, Frida, okay, Yati flight je. So flight tu lagi jimat sebenarnya. Dan lagi senang, lagi murah, tak letih. Okay, sampai flight sampai ada flight. Kita ada flight pagi kan daripada Kedah, daripada KL. Last paling awal flight pukul berapa? Kuala Lumpur ke Alustar? 7.40. Hari tu 7.40 flight tu. So flight 7.40 and then petang tu balik pukul berapa? Kalau dari Alustar last pukul 8 lebih lah. 8 malam dah boleh patah balik. So cuma melibatkan pengorbanan lah, masa dan wang ringgit lah. Okay. So tiket flight pun tak nanti kita akan bagi tahu. Kalau macam untuk datang ke Kedah, selalunya kita akan bagi tahu 2 minggu awal. Tapi biasanya sekarang ni saya memang kena naik ke KL because of SNP. Okay, memang perlu ada kat sana, so memang kerap lah. Jadi ada yang kena buat dekat KL lah. Okay, yang buat KL. Kecuali yang tim yang Kedah ni tak perlulah naik ke KL. Kalau ada kat KL, dia tahu sebab anda dekat sini nak kena naik. Saya memang ke sana lah. Yang tim yang ke KL ni because of semua ada kat sana. Okay, baik, thank you Syah. Satu, lepas tu yang keduanya, Fatin, okay Fatin? Fatin Najwa? Okay, tapi anda boleh tarik diri kalau anda tak nak, anda boleh. Kalau rasa macam, okay, you want to, kalau rasa macam Fatin atau Syai rasa macam tak perlu, boleh tarik diri, tak ada isu. Saya nothing personal, saya tak nak. So selalunya elite ni apa yang most of the focusing adalah saya akan focusing balik. Okay, anda pun tahulah istilah elite ni. Kalau rasa macam okay, kalau rasa macam tak perlu. Okay, ini adalah saya tak ada apa kalau rasa anda boleh the best is ada ataupun macam kalau rasa macam dah ada decision dia terus je lah kan. Okay, itu pun level kebudayaan juga ni kan, boleh increase juga dia punya kalibrasi tu. Okay, so ingat so baik. And then team coach bila nak buat post meeting? Bila? Esok pun dia coach. Boleh, esok boleh. Team Dila masih ada fund? Sebelum finalize lagi. Tapi ada lebih? Tak pasti. Ada lebih. Kalau ada lebih, hantar action team dekat KL dan bagi mereka pergi dinner, the best place lah. Pergi kat Langgar ke apa ke. Okay. So, Kalau esok buat malam ke petang ke macam mana? Sebab saya nak buat ni juga. Zoom nanti. Sebab Zoom nanti. So saya rasa tak apa kalau macam tu, biar dulu lah. Sebab saya pun pagi tu ada kelas.
So sebab dia pun nak fokus ni, dia pun dapat Zee malam ni pun dah ambil masa dah. Jadi kita jadi bagi tim, bagi fokus dulu dengan tim dulu, tim coach. So anda 22 jam kan untuk buat plan ni, nak bekerja. Okay. Thank you Coach Nick. Thank you semua. So insyaAllah, okay, kita jumpa di MDW insyaAllah, okay. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Coach Nick, bye. Coach Nick. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.